Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi, pagi yang indah, pagi yang penuh ceria, pagi yang penuh rahmat. Sesungguhnya pagilah yang akan membawa berkat. Pagi juga menandakan kita bangun daripada rehat yang panjang. Pagi juga menunjukkan kita adalah membawa minda yang cergas. Pagi juga adalah menentukan kecemerlangan kita pada satu hari ini. Jadi saudara, sesungguhnya pagi perlulah kita isi. Memula sekali bangun tidur, kita baca doa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, syukur ya Allah kerana telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Jadi menunjukkan pagi perlulah kita isi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Isi dengan doa, kalau boleh baca Yasin lepas subuh, dan kalau boleh baca, kalau boleh sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, insya-Allah barulah kita akan mendapat pagi yang penuh cemerlang. Jadi pagi ini pada program Muqaddimah kita akan bertemu dengan satu topik yang sangat menarik, iaitu goda isteri. Nak tahu apakah tips-tipsnya? Saksikan selepas ini, insya-Allah. Apa khabar? Selamat pagi tuan-tuan, perempuan sekalian di rumah. Mudah-mudahan pagi ini penuh berkat, penuh rahmat untuk kita semua. Tajuk kita pada pagi ini yang penuh bercahaya ini ialah goda isteri. Mesti best punya tajuk ni. Sebab biasa kita mendengar goda suami, macam mana nak goda suami, masak untuk suami. Tapi tak pernah dengar pun macam mana nak goda isteri. Adakah persoalannya isteri tak perlu digoda? Ini satu kesilapan. Suami isteri kena saling perlu goda-menggoda. Sebab apa? Nak mendapatkan mawaddah warahmah. Jadi, apakah caranya? Apakah tips-tips untuk menggoda isteri? Jadi yang pertama saudara, niat di hati. Niat di hati nak menggoda isteri atas kerana Allah suka amalan ni. Nabi SAW juga suka pada suami yang suka menggoda isteri. Suka mencari apa yang isteri suka. Jadi yang pertama sekali, apakah tips untuk menggoda isteri? Betulkan niat. Ingat, cara kita nak menggoda isteri ni semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu tuan-tuan buat untuk menggoda isteri tuan-tuan ialah beri pujian dengan penuh keikhlasan. Sebab selalunya orang lelaki ni, bukan semualah, tak ramai. Selalunya orang lelaki ni bukan selalu memuji tapi selalu komplain, cerewet. Apa masak kurang garam, apa buat kemas ni tak cantik lah, masak yang ni tak sedap lah, ramuan tak cukup. Cuba buat macam ni, macam ni. Itu biasa. Cuba kita cari yang luar biasa. Sesekali kita puji pula isteri kita. Buat satu hari tu hari untuk memuji isteri. Contoh, bila isteri masak, Alhamdulillah, sedap betul isteri abang ni masak. Ni abang puji ni ada apa-apa ke? Tak, ikhlas daripada hati abang. Memang awak pandai masak. Kalau tak, saya takkan kahwin dengan awak. Itu satu. Jadi, yang seterusnya, cara untuk menggoda isteri supaya isteri rasa tergoda dengan suami ialah lakukan perubahan diri. Maksudnya macam ni, biasanya kalaulah sesuatu amalan ataupun tabiat kita sehari-hari, macam ni, jadi kita ubah. Contohnya, kalau lelaki yang kuat merokok, biasanya isteri ni dah berbuih mulut supaya suami ni berubah. Dah lah bang, jangan merokok bang, kesian paru-paru abang dah hitam bang. Suami pun tak apalah, nanti aku sakit, mati kau tanam aje lah. Itu suami cakap. Tapi apa salahnya atas niat untuk menggoda isteri, buat sesuatu yang isteri suka, yang Allah pun suka, Nabi pun suka. Cubalah tuan-tuan buat sesuatu perubahan yang isteri suka. Macam tadi contohnya itulah, cuba berhenti daripada merokok, doa banyak-banyak, cakap dengan isteri, abang ni nak berhenti merokok, tapi susah, tapi boleh tak awak tolong doa untuk saya? Saya nak berubah ni, insya-Allah dengan doa awak mungkin saya boleh berubah. Ya, sebab memang ada satu pengalaman sahabat saya, yang mana dia ni hati dia bukan tak suka pada suami, tak suka dengan tabiat suami dia ni. Tabiat dia suka berokok dalam rumah, bukan nak bincang pasal kesihatan lagi, macam-macam perkara yang tak baik pasal rokok ni. Tapi orang lelaki ni susah nak buang. Jadi apa yang kawan saya buat, yang lelaki ni buat, dia kata dia tak niat pun nak berhenti merokok, cuma dia kata pada isteri dia, boleh tak awak tolong doakan saya, doakan
Kemudian sembahyang hajat lah untuk saya, biar saya berhenti merokok. Kalau awak membebel-bebel pun tak dapat apa, saya takkan berhenti. Jadi si isteri ni pun cubalah doa banyak-banyak, sembahyang hajat, berpuasa khas untuk supaya suami dia berhenti merokok. Tapi tengok kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, berkat doa isteri yang solehah ini tadi, suami dia berjaya perlahan-lahan berhenti daripada merokok. Saya takut pula nanti orang merokok marah pula dekat saya. Tapi ini hanya tips. Saya katakan, kalau kita buat sesuatu amalan, perubahan diri yang boleh menyukakan isteri, insya-Allah sesungguhnya perubahan ini pun boleh menjadi satu asbab untuk isteri tergoda dengan suami. Abang dah berhenti merokok, alhamdulillah, saya sayang dengan abang. Itu Seterusnya, untuk menggoda isteri, kita jangan sesekali hentikan komunikasi bersama isteri. Contoh, ramai pasangan bila ada masalah mereka tak bertegur sapa. Bila ada masalah langsung tak nak call, tak nak SMS, ataupun bila balik rumah masing-masing pandang sana, isteri pandang timur, suami pandang barat. Ini satu kesalahan. Sebabnya sesungguhnya suami isteri, komunikasi suami isteri tidak boleh berhenti. Walaupun 1 hari, walaupun 2 hari. Andai kata ada masalah, berkomunikasilah dengan cara meminta maaf, duduk bawa berbincang. Kerana Rasulullah SAW selalu menasihatkan para sahabat supaya bermesyuarat. Sesungguhnya dalam rumah tangga pun kita perlu bermesyuarat. Contohnya macam ni, kalau ada satu masalah yang tak suka dengan isteri ataupun tak suka dengan apa yang suami buat, bincang baik-baik. Bang, saya rasa saya tak puas hati bang. Kita berbincang baik-baik bang. Kita mesyuarat baik-baik. Jadi suami pun macam tu. Apa salahnya jatuhkan ego masing-masing untuk minta maaf? Ini masalah kadang-kadang ni. Suami pun macam tu, isteri pun macam tu juga egonya. Tak nak minta maaf. Apa salahnya? Sesungguhnya kalimah maaf ni adalah kalimah yang sungguh keramat. Sungguh keramat, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kan pula manusia. Jadi kalaulah suami isteri tu sering memohon maaf, maafkan abang abang silap. Dan isteri pun, maafkanlah saya bang, saya silap bang, memang saya silap. Kan senang, masing-masing boleh bertolak ansur meminta maaf sesama sendiri. Sesungguhnya innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Sesungguhnya daripada keampunan itulah timbulnya sifat penyayang. Daripada minta maaf itulah timbulnya sifat kasih, sifat sayang. Kan kadang timbulnya rasa sayang dan tergoda apabila setelah buat silap. Contohnya macam suami dah buat silap, abang minta maaf lah. Abang minta maaf lah. Jadi isteri mana suami pun, baiklah bang, saya maafkan abang. Di situlah Allah turunkan rahmat atas sifat minta ampun, atas sebab kita minta maaf itu tadi. Seterusnya saudara sekalian, cara untuk menggoda isteri. Lagi satu caranya, ingatlah hari-hari istimewa isteri ni. Contohnya hari jadinya, ataupun hari jadi emak dia pun kita boleh ingat, sebab itu adalah hari istimewa untuk isteri kita. Apa salahnya pada satu hari ni kita kata, ini adalah hari jadi isteri saya, bawa keluar makan berdua-duaan. Sesungguhnya cara ini juga cara untuk menambat isteri, memberi hadiah. Hari ini abang hadiahkan awak pergi fashion muka, pergi cuci muka bagi cantik. Muka daripada sekarang terus jadi muka macam Sharifah Aini, letak tahi lalat banyak-banyak. Contoh. Jadi insya-Allah tentu perkara ini akan menimbulkan rasa suka pada isteri kita. Jadi insya-Allah saudara, kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam muqaddimah dalam topik goda isteri, kesian isteri kena goda. Jadi saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan perempuan di rumah, jadi alhamdulillah seterusnya kita mencari tips dan juga cara bagaimana supaya isteri tergoda dengan suami, sebab biasanya suami saja nak digoda. Apa salahnya sesekali isteri pula terasa nak digoda. Jadi di antara cara lain untuk menggoda isteri, selain daripada suami touch up muka dia, selain daripada suami pergi facial muka dia pula, di antara cara lain ialah memberi bantuan, ringankan tulang, menghulurkan tangan, ringankan beban isteri di rumah. Sebab apa? Zaman sekarang ni suami pergi kerja, isteri pun pergi kerja. Zaman dulu, suami pergi kerja, isteri duduk di rumah. Jaga isteri,
jaga anak, jaga rumah, kemas-kemas rumah. Jadi banyak masa isteri di rumah. Memang masa itu diperuntukkan untuk mengemas rumah dan juga untuk rumah tangga. Nama pun suri rumah. Tapi zaman sekarang ni, wanita-wanita pun bukan sahaja menjadi suri rumah, tapi dah menjadi suri pejabat juga. Jadi apa salahnya sesekali bila balik pada kerja, ringankan tulang tuan-tuan, bantu isteri di rumah. Sebab apa? Isteri pun pergi bekerja, balik ada kerja yang menanti di rumah. Maksudnya isteri kerja 24 jam, kesian kat isteri. Jadi apa salahnya kita ringankan beban isteri, menghulurkan bantuan. Tak apa, hari ni abang masak. Yang nak lauk apa? Tom yum, seafood, nasi goreng Pattaya, nasi goreng Patani, nasi goreng Kuala Lumpur. Contoh. Jadi apa salahnya macam tu? Jadi isteri kata, ya Allah, inikah suami aku? Tak sesialah aku kahwin dengan suami aku ni. Nak dia tolong aku. Apa salahnya? Sesekali suami, tak apa, hari ni bagi abang sedai kain. Awak buat sarapan. Buatkan, lakukan pembahagian tugas. Hari ni abang masak, awak basuh kain, jaga anak. Tak apa, hari ni abang masak, awak ajar anak je. Anak hari ni tak payah hantar tuition, awak ajar anak. Kadang-kadang cikgu sendiri pun tak sempat nak ajar anak dekat rumah. Jadi sebab apa? Sebab tak sempat masanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berbantu-bantulah, bekerjasamalah, tolong-menolonglah kamu atas rasa takwa. Jangan kamu bertolong-tolong dalam rasa permusuhan dan juga yang tidak bertakwa. Jadi saudara dan saudari sekalian, Rasulullah SAW sangat suka pada suami yang selalu ingin rasa meringankan beban isteri je. Kerana Rasulullah SAW sendiri pun menjahit bajunya sendiri, menjahit capalnya sendiri. Ini menunjukkan sesungguhnya Rasulullah SAW sangat-sangat menghargai isteri. Memang kita tahu isteri akan mendapat pahala dan ganjaran pada setiap amalan, setiap kerja rumah yang dibuat. Contohnya isteri yang memberi susu kepada anaknya, setiap titisan susu itu akan menghapuskan api neraka, akan memadamkan api neraka yang ingin memadamkan diri dia. Jadi saudara-saudari sekalian, apa salahnya sesekali untuk menggoda isteri anda, cuba buat perubahan, basuh pinggan, kemas rumah, sapu rumah. Jadi insya-Allah isteri pun akan nampak, alhamdulillah suami aku, alhamdulillah, syukur, terima kasih bang, terima kasih bang. Dan isteri jangan lupa hulurkan pula kata-kata terima kasih. Seterusnya saudara-saudari sekalian, macam mana lagi suami nak goda isteri? Caranya ialah suami perlu menyayangi orang yang isteri sayang. Siapa orang yang terdekat dia sayang? Tentulah ibu bapanya. Ataupun boleh kita katakan ibu mertua kepada si suami ini. Sebab apa? Ramai di antara orang-orang di sini, ramai orang zaman sekarang yang hanya memberatkan sebelah diri dia saja. Kalau balik kampung dia ada kenduri, mak saudara dia kenduri, sepupu kahwin, jom, sepupu abang kahwin. Tapi bila isteri punya kenduri, sepupu isteri kahwin, alah tak apa, kita tak datang pun kenduri jalan juga. Itu masalahnya. Jadi apa salahnya? Kita nak ambil hati isteri, nak tambat hati isteri, nak goda isteri yang kita sayang, kita ikram ataupun kita muliakan, kita sayang orang yang isteri sayang. Contohnya tadi, kalau belah isteri ada kenduri kendara, jom kenduri kat rumah pak cik awak, rumah pak ngah, rumah tok su, jom kita pergi, abang hantar, bawa hadiah. Jadi isteri rasa, alhamdulillah suami aku nak menyayangi orang yang aku sayang. Seterusnya, apa cara lagi nak menyayangi orang isteri sayang? Contohnya bila balik kampung, ziarah pak mertua, mak mertua, bawalah hadiah. Janganlah balik bawa buah tangan yang kosong. Pergilah bawa buah tangan, bawa buah-buahan. Contohnya bagi ke mak mertua, mak saya baru balik daripada Terengganu contohnya, bawa kain batik. Ini ada kepuk lekor ni saya bawa untuk mak goreng mak. Kita makan sama-sama. Jadi hati ibu mertua pun suka. Sebab saya dah banyak dengar ibu mertua merungut, alah menantu aku balik bawa tangan kosong je. Bawa perut dia je. Kita pula kena isi perut dia. Jadi apa salahnya kalau kita beri hadiah kepada ibu mertua, bagi hadiah, bagi pada keluarga dia, adik-beradik dia. Tolong ringankan tulang sekali lagi di rumah mak mertua. Apa salahnya? Yang lelaki pergi tolong ke dapur, yang lelaki pergi sapu di halaman rumah. Jadi mak mertua sayang, isteri pun sayang. Jadi insya-Allah saudara, andainya amalan-amalan ini kita amalkan, saya mengajak diri saya, diri suami saya, diri keluarga saya dan tuan-tuan puan sekalian, supaya kita ada usaha. Yang isteri berusaha untuk goda suami, dan suami perlu juga berusaha untuk goda isteri. Sesungguhnya
Isteri dan suami isteri yang saling sayang menyayang, Allah sangat suka. Isteri yang saling sayang menyayang pun Nabi SAW sangat menyukainya. Jadi insya-Allah kita amal kerana agama, kita sayang isteri kerana takwa, kita sayang suami kerana Allah. Insya-Allah disitulah lahirnya mawaddah warahmah. Insya-Allah. Jumpa. Bertemu lagi muqaddimah dalam tajuk Goda Isteri. Saudara dan saudari sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Yang membawa maksud Allah menghalalkan kamu mencampuri isteri kamu pada malam bulan Ramadan. Sesungguhnya isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi isteri kamu. Saudara, ayat ini menunjukkan sesungguhnya suami isteri adalah pakaian kita. Pakaian yang bersifat melindungi maruah, pakaian yang menaikkan darjat. Tanpa pakaian siapalah kita? Siapa yang tak ada pakaian dianggap orang ni tak betul. Jadi menunjukkan betapa pentingnya pakaian dalam kehidupan. Jadi di sini menunjukkan isteri sangat memainkan peranan yang penting kepada suami. Itu sebab Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mahu berkahwin bukan di kalangan umatku. Oleh sebab itu, betapa pentingnya isteri ini menunjukkan isteri adalah sesuatu yang perlu kita hargai. Isteri adalah satu tempat untuk kita meluahkan perasaan. Isteri adalah tempat kita menyalurkan kasih sayang. Isteri juga adalah tempat untuk kita tanam benih-benih zuriat, saudara. Jadi sesungguhnya isteri adalah sesuatu yang perlu dihargai, perlu dijaga, perlu disayang, bukan disepak, bukan diterajang, bukan dimarah. Jadi tips, di antara tips untuk menggoda isteri, selain daripada yang tadi yang telah saya sebutkan, ialah bercakap, berbicara dengan sopan dan santun. Maksudnya di sini saudara, bukanlah saya suruh saudara berpantun, bukanlah suruh bergurindam, berdondang sayang. Kalau roboh kota Melaka, akan ku bina jambatan di Selat. Bukanlah maksudnya macam tu. Kalau sungguh bagai dikata, jomlah kita pergi minum teh tarik. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya di sini, bersopan santun bila bercakap. Jangan meninggi-ninggikan suara. Sebab ramai orang bila di luar, bila di pejabat, pijak semut pun tak mati. Wah, tak apa, jom aku belanja kau makan. Tak apa, bagi saya buat. Saya biasa kerja macam ni. Tapi bila balik di rumah, apa hal? Kau nak apa? Ini masalahnya saudari. Banyak kes-kes masalah rumah tangga. Apabila komunikasi suami dan isteri tidak baik, tidak cantik, yang ada hanyalah ketinggian suara, hanyalah tengking-menengking. Bila menyuruh sesuatu, mengorder, memerintah. Apa salahnya bila kita minta sesuatu kepada isteri? Contohnya tuan-tuan dah lapar ataupun nak minum teh tarik satu. Janganlah order macam pergi kedai mamak. Mamak, teh tarik satu. Itu order namanya. Tapi dengan isteri, cuba kita cakap, Yang, tolong buatkan abang air boleh tak? Perkataan tolong tu susah sangat orang nak sebut. Tetapi itu menunjukkan komunikasi, bahasa yang sangat baik. Tolong masakkan hari ni, abang dah lapar lah. Tengah hari ni abang dah lapar lah, abang lapar sangat. Kan isteri dengar, insyaAllah, boleh, tak ada masalah. Jadi, isteri pun menerima sesuatu arahan tu dengan kasih sayang. Bukan menerima sesuatu arahan dengan paksaan, dengan perintah. Jadi saudara dan saudari sekalian, apa salahnya selepas ini gunakan bahasa-bahasa yang berhikmah. Jangan tinggi-tinggikan suara. Sebab Rasulullah SAW memanggil isteri dengan panggilan-panggilan yang sayang. Contohnya memanggil Aisyah dengan panggilan Ya Humaira, wahai kekasihku yang kemerah-merahan. Tapi kalau isteri kulit gelap, jangan lawa yang hitam, akan marah pula dia kan. Panggillah dengan panggilan yang sayang. Sayang, buatkan abang air, anja-anja. Jadi isteri pun sejuk hati. Jadi insya-Allah, sebab apa yang selalu isteri kecil hati? Sebab suami selalu memerintah, suara tinggi. Sesekali kita kena ada rasa isteri bukanlah bibik kita, isteri bukanlah orang suruhan kita, tetapi isteri adalah teman yang sejati, isteri adalah kekasih yang sejati, isteri adalah sahabat. Kalau boleh kita nak bawa daripada dunia sampai ke akhirat. Ku nantimu di pintu syurga, nak masuk syurga bersama-sama, nak masuk syurga dengan zuriat-zuriat kita nanti insya-Allah. Jadi saudara,
saya mengajak diri suami saya dan juga semua penonton-penonton sekalian supaya jagalah komunikasi sesama pasangan, terutamanya suami. Walaupun ar-rijalu qawwamun 'alan nisa', walaupun rijal itu, lelaki itu berkuasa ke atas wanita, tapi jangan gunakan power yang anda ada, jangan gunakan kuasa yang anda ada untuk menindas isteri. Gunakan kuasa yang anda ada untuk membelai jiwa dan hati isteri, insya-Allah. Seterusnya saudara, cara lagi, selain daripada berbicara dengan sopan, kita nak goda lagi isteri, satu lagi kena buat. InsyaAllah, yang ni boleh kekal lama. Apa dia? Buatlah sesuatu perubahan menuju kepada ketakwaan. Maksudnya di sini, si suami kena tunjukkan perubahan pada isteri bahawa kita akan dekat dengan agama. Suami kena tunjuk pada isteri bahawa abanglah pemimpin di dalam rumah ini. Suami kena tunjuk pada isteri bahawa abanglah yang akan membimbing isteri abang, anak-anak abang ke syurga. Bukan kita nak bimbing isteri, nak tonton isteri, nak tarik isteri ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi perubahan macam mana? Tunjukkan, abang ni dulu tak sempat nak mengaji. Belajar mengaji dulu semua ustaz-ustaz, semua dah tak ada dah. Asal belajar-belajar je ustaz meninggal. Asal belajar je ustazah meninggal. Jadi apa kata kali ni abang rasa abang nak carilah ustaz nak belajar mengaji balik semula. Abang tak kisah ke bang belajar alif bata balik semula? Tak apa, mudah-mudahan kalau abang mati tengah belajar alif bata saja kok meninggal abang dikira abang belajar dalam mati dalam belajar ni dikira mati syahid. Isteri pun bagi semangat, bagus bang. Lepas abang belajar abang ajar saya pula. Kan bagus kalau macam tu. Jadi perubahan inilah yang memainkan peranan yang sangat penting, iaitu perubahan menuju kepada wawasan akhirat. Kalau komunikasi baik tapi kita tak ada rasa nak bawa isteri kepada agama, tak ada rasa nak bawa isteri, anak dan juga keluarga kita kepada agama, pasti kita tak berjumpa dengan kebahagiaan yang hakiki. Jadi insya-Allah saudara, isteri bila suami ada rasa untuk menunjukkan diri kepada perubahan agama, nak baca Quran, nak dengar kuliah, nak pergi masjid, galakkan. Jangan pula kita kata, alah sekejap je abang tu, pakai kopiah bila nampak polis dalam kereta, bila di jalanan nampak polis baru pakai kopiah. Kalau tak abang tak nak pakai kopiah. Jangan pula kita maksudnya kita bank pula kita lawan pula suami kita macam tu. Jadi kita bagi galakkan. Baguslah bang, saya sokong saya sangat-sangat sokong kalau abang rasa nak macam ni. Mudah-mudahan keluarga kita akan pergi kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka jadilah rumah tangga yang diidamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawaddah warahmah, iaitu rumah tangga yang mempunyai wawasan akhirat. Jadi insya-Allah saudara, mudah-mudahan apa yang saya cakap saya dapat amal, dan sesungguhnya keluarga saya lah yang sangat memerlukan ajakan kebaikan ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.